الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah selesainya tadi bacaan surah Al-Mulk kita secara berjemaah, secara bersama-sama lah kita baca. Baik, InsyaAllah seperti yang dijanjikan, kita akan masuk ke sesi tazkirah. InsyaAllah pendek sahaja untuk tazkirah pada hari ini, iaitu tazkirah hari ini adalah tips menghadapi lockdown. InsyaAllah harap-harap menariklah poin tazkirah ni. Tapi tak apa, so kita akan teruskan. Baik, umum diketahui bahawa kita sekarang ni untuk seluruh negara Malaysia menghadapi fasa lockdown, berikutan daripada wabak yang telah berlaku daripada tahun lepas lagi, yang kini kita tengok sampai ke sekarang, terutamanya kes di Selangor semakin meningkat kes positif COVID, dan tak kurang juga meningkatnya kes kematian disebabkan wabak ini. Semua orang Selangor ke kat sini atau ada daripada negeri lain? Negeri Sembilan ada. Oh, Negeri Sembilan ada, insyaAllah. Okay. Baik. Okay, ada yang kat Melaka. Boleh type chat sikit. Kalau ada siapa-siapa yang daripada Sabah ke, menarik juga. Ni macam orang Johor ni. Okay. Putrajaya, Selangor. Putrajaya bukan Selangor, walaupun dah berjiran dekat sangat tu. InsyaAllah. Jadi yang mana yang duduk Selangor tu patutnya rasa lebih terkesan, lebih insaf lah sepatutnya, lebih banyak bertaubat. Apa pun, bukan itu yang kita ceritakan. Bahawa yang sekarang ni adalah nak tak nak KL. Okay, baik. Kawasan Lembah Kelang. Okay, selamat datang pada Cik Nazirah. Baik. Jadi, bagaimana kita sebagai seorang Muslim, seorang Muslim menghadapi situasi lockdown yang kita hadapi sekarang. Saya rasa banyak tips-tips atau banyak tazkirah yang kita mungkin dah dengar pada COVID ni. InsyaAllah mungkin apa yang saya share ni walaupun sedikit, mungkin ada yang dah pernah dengar, mungkin adalah sesuatu yang baru bagi setengah orang lah, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali adalah tips pertama untuk menghadapi lockdown adalah bersangka baik. Bersangka baik terhadap siapa? Bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sebenarnya. Kenapa saya katakan bahawa bersangka baik itu adalah satu yang penting? Sebab yang pertama adalah bersangka baik tu adalah pintu untuk kita dapat melihat hikmah di sebalik setiap kejadian. Kerana kalau dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana inda zanni abdi bi. Maksudnya aku di sini merujuk kepada Allah. Dan kalau dalam hadis qudsi, bila mana Rasulullah menyatakan aku, dia bukannya aku itu adalah Rasulullah, tapi aku adalah Allah. Dan ini adalah hadis qudsi. Aku inda zanni abdi bi. Maksudnya aku, Allah, berada di atas persangkaan hamba-hambaku. Maksudnya apa sini? Jadi kalau kita menyangka yang buruk pada Allah, maka apa yang tertimpa pada kita tu sebenarnya buruk. Tapi kalau seandainya kita bersangka baik,
terhadap apa yang Allah turunkan pada kita, InsyaAllah kita akan memandang sesuatu itu sebagai satu yang positif. Jadi bila kita memandang sesuatu itu dengan positif, maka kemudiannya segala amal yang kita lakukan tu akan jadi positif juga. Kan? Tentu ni kalau kita tengok keadaan yang kita alami sekarang bukannya satu keadaan yang orang kata nampak macam positif lah. Disebabkan wabak ni, disebabkan lockdown dan lain sebagainya, banyak daripada kita pekerjaan terjejas. Bahkan sampai dibuang kerja. Kan? Tak dapat berniaga. Memang betul-betul total menganggur. Jadi masalah dalam mata pencarian. Masalah dalam kemudiannya untuk menghantar anak ke sekolah. Masalah untuk kemudiannya merentas negeri, berjumpa dengan keluarga yang dah lama tak jumpa. Dan terutamanya yang duduk Semenanjung nak balik Sabah Sarawak ataupun sebaliknya. Kan? Kalau kita tengok, memang kita menganggap bahawa ini adalah satu musibah sebenarnya. Tapi pernah tak kita betul-betul dalam diri kita bersangka baik pada Allah SWT dan kita memikirkan pasti ada hikmah di sebaliknya, dan kita segera untuk mengejar apa hikmah tu. Minta semua dengar kata-kata ni. Kata-kata ni adalah satu kata-kata yang sangat penting dan satu kata-kata yang sangat besar dia punya nilai dia. Seseorang pernah berkata, aku tidak tahu adakah ini nikmat atau musibah, tetapi aku bersangka baik pada Allah. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang zaman dahulu. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang bekas hamba yang kemudian dia ajarkan kalimat ini kepada anak dia. Dan berkat daripada kalimat ini, berkat daripada pegangan dia kepada Allah SWT dengan kalimat ini, alhamdulillah bekas hamba itu berjaya menuju cita-cita dia, itu mati syahid ketika berperang melawan dengan tentera Tartar. Dan anak dia tak mati syahid, tapi kemudiannya bila diteruskan perjalanan hidup dia, akhirnya dia menjadi salah seorang daripada khalifah zaman Abbasiyah. Kan? Bagus cerita ni. Dia bermula daripada kalimat ini. Kan? Aku tidak tahu adakah ini nikmat atau musibah, tetapi aku tetap bersangka baik dengan Allah. Jadi dia punya full story dia memang panjang dan sangat mendalam lah kalau kita nak dengar, tapi itu kita akan share nanti. Jadi pada kita sekarang ni, dalam kita menghadapi situasi ni, sama ada benda ni menjadi musibah bagi kita macam yang kita cerita tadi, ataupun nikmat bagi kita. Kan, dulu kat pejabat stres kerja, sekarang ni kerja online, banyak masa untuk keluarga katakan, ataupun pelajaran dah jadi dah kurang sikit disebabkan ni kan. Tak tahulah macam mana boleh nampak nikmat macam tu kan. Pada saya tu tak adalah nikmat. Itu jadi alasan untuk malas. Tapi kan, yang pentingnya adalah macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi bila kita dah melalui pintu itu, pintu bersangka baik pada Allah SWT, maka masuk tips yang seterusnya, iaitu kita terutamanya di fasa lockdown ini dan secara umumnya di mana sahaja kita berada atau pada masa apa sahaja yang kita sekarang berada, kita kena banyakkan dan segerakan beramal soleh. Sekali lagi, kita kena banyakkan dan bersegera untuk membuat amal soleh. Sebab kalau kita fikir kan, kalau kita fikir balik hikmah di sebalik lockdown ni, sebenarnya Allah bagi kita banyak masa untuk kemudiannya kan mendekatkan diri kepadanya. Sekarang kita dah tak boleh lah bagi alasan sibuk kerja dulu. Sibuklah kerja sibuk kerja ataupun sibuk study, kemudiannya disebabkan tak larat dah nak beribadah apa semua, cukup rehat apa semua kan. Padahal sekarang ni kalau diikutkan, Allah bagi kita peluang untuk train diri kita sekarang ni. Okey, ni dah kurang sikit kerja kerja kan. Sekarang ni macam mana kita nak susun untuk lebih banyak beribadah kepada Allah.
kan. Bahkan kadang-kadang daripada kekurangan yang kita ada. Contoh, okey, sekarang ni dulu kita sibuk kerja, tiba-tiba kena buang kerja. So sekarang ni apa kita nak buat? Allah bagi kita chance untuk kemudiannya muhasabah diri dan baiki diri. Okey, kita boleh start berniaga. Kecil-kecil pun tak apa, yang penting boleh sara hidup. Okey, bila kita dah susun masa untuk berniaga, kita mesti dapat juga susun masa untuk beribadah. Okey, kita akan berniaga daripada waktu sini sampai sini. Okey, lepas tu kita spend time untuk beribadah, spend time untuk bersama dengan family, kan? Macam tu. Sama juga bagi seorang student. Okey, sekarang ni dah lulus sikit dia untuk kelas. Apakah itu kemudiannya Allah bagi masa untuk kemudiannya culas dalam pelajaran? Tak. Sepatutnya ni lagi banyak masa untuk kemudiannya menimba banyak ilmu. Bukan sekadar ilmu pelajaran, kan? Banyak lagi ilmu agama, satu. Yang kedua, skill set untuk kerja, dua. Yang ketiga, ilmu-ilmu lain yang dirasakan bermanfaat, kan? Ilmu-ilmu kehidupan dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya kalau kita tengok, kan? Itu. Dan bagaimana kemudiannya banyak masa yang kita ada ni kemudian kita nak manfaatkan untuk banyakkan beribadah. Okey, banyak beribadah orang dah banyak bagi tahu, tapi bersegera ni macam mana? Sebab tu yang penting. Sebab kadang-kadang dalam masa yang kita ada ni, dah berapa banyak kali PKP kita lalui, dah berapa banyak lockdown yang kita lalui, tapi kemudiannya adakah kita kemudiannya bersegera untuk banyakkan beribadah? Kadang tak, kadang mungkin kita culas, kadang mungkin kita dah start, okey, kita temu motivasi, terutama di bulan Ramadan hari tu, kan. Okey, kita dah banyak baca Quran. Bulan Ramadan tu kita dah banyak bersedekah. Habis bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, kita dah kurang bersedekah. Sebab apa? Terjejas pendapatan. Kita dah kurang untuk baca Quran. Kenapa? Sebab sibuk buat side job. Tak boleh macam tu, kan? Ataupun kenapa kemudiannya makin down sebab dah mood raya, kan? Dah kurang sikit ibadah. Jadi kita dah tak bersegera, kita dah tak termotivate untuk beribadah macam dulu. Tak boleh macam tu. Jadi sekarang ni kita kena bersegera untuk melakukan ibadah, kan? Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133 dan 134. Maksudnya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, kan? Apakah amalan orang-orang bertakwa ni? Di antaranya ialah ayat 134, iaitu orang yang berinfak, kan? Orang yang bersedekah, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Sekarang kebanyakan daripada kita berada di dalam waktu sempit. Dan di sini Allah uji kita. Adakah kita cukup berinfak di kala waktu sempit ni? Adakah kita menginfakkan harta kita walaupun kita serba kekurangan? Adakah kita bersedia untuk berinfak masa kita walaupun kita disibukkan dengan hal-hal dunia macam kita kata tadi? Ada yang kena cari pekerjaan lain, ada yang mungkin susah untuk online dan lain sebagainya. Walhal kebanyakannya sekarang ni Allah tak tukar pun kita punya masa, tetap 24 jam. Cuma Allah reset kita punya norma. Allah reset kita punya tabiat, kita punya rutin untuk kita kemudiannya susun balik. Diharapnya kita susun balik kita punya norma tu supaya dekat kepada Allah, bukan makin jauh lagi. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Satu poin yang penting, kita kadang-kadang disebabkan kita tidak dapat mengawal emosi, maka kita melulu kemudiannya melampiaskan kemarahan kita kepada pihak-pihak yang lain. Ini bukan kata jangan marah. Tak, of course kalau orang yang tak ikut SOP memang kita kena marah. Tetapi jangan sampai marah kita tu tak terkawal. Sampaikan ada orang yang mencaci. Kita tengok gambar highway tengah jam. Habis semua kita pulun, okey, sekaligus semua semua ni pembawa penyakit. Padahal kita tak tahu seorang dua kat dalam tu merupakan family yang tengah bawa anak dia pergi terapi. Sebab anak dia OKU. Ada yang kemungkinan seorang anak bawa bapak dia yang uzur untuk pergi buat dialisis ataupun pergi cari ubat, ataupun mungkin ada hal-hal yang lain. Memang kalau ikutkan kebanyakannya tu semua tak ada kerja pun ke highway, tapi ada segelintir daripada situ yang kemudiannya pergi atas urusan yang sangat penting,
tapi kita pukul rata semua, inilah pembawa masalah. Cuba kalau kita berada di situasi situ, apakah kita suka kalau seandainya orang melampiaskan kemarahan kepada kita? Jadi benda tu sekarang ni, macam mana kita nak mengawal emosi kita di kala musim lockdown ni. Bukan saja menahan amarah, tetapi menahan emosi-emosi yang lain, kan, seperti menahan stres dan lain sebagainya, menahan kesedihan di kala kita susah untuk berjumpa dengan keluarga. Merasa emosi itu, ada emosi itu wajar, mempunyai perasaan itu adalah manusiawi, tetapi yang macam mana kita kemudian nak mengawal sudut manusiawi itu adalah antara ujian yang Allah bagi kepada kita. Jadi mudah-mudahan rasanya untuk dalam sedikit perkongsian ni, itu sajalah tips yang boleh diberikan. Ada banyak lagi, mungkin saya akan share pada waktu yang lain. Mungkin ada orang lain yang nak share kat sini. Jadi insya-Allah saya bukalah sekejap untuk yang nak share, dipersilakan lah. Okey, kita buka dulu round 2. Kalau boleh pendek je lah. Okey, saya bagilah dulu dalam siapa yang nak share boleh share. Sekejap Okay, Alhamdulillah anak pun dah bangun. Baik, tak ada Okey. Jadi dalam kesempatan ini, antara ibadah yang kita boleh dia bukan ibadah sajalah sebenarnya. Dia seiring dengan apa yang saya sampaikan tadi tu, kita kena banyakkan melakukan amalan-amalan sunnah sebenarnya. Itu antara amal soleh yang kita boleh lakukan lah. Jadi bacaan Al-Mulk ni merupakan salah satu sunnah sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap malam. Ini disebut diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah takkan tidur malam seandainya tidak membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk dan Alif Lam Mim Sajadah. Jadi kita boleh ambil inilah minimum kita dah baca salah satu lah, iaitu surah Al-Mulk setiap malam. Dan rasanya fadilat baca surah Al-Mulk ni adalah kita dijauhkan daripada azab kubur, insya-Allah. Jadi bagi semua di sini saya sarankan, marilah kita sama-sama jadikan rutin harian kita untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam. Sama ada kita baca sendiri ataupun berkumpulan di rumah masing-masing ataupun secara online. Bagi kami di sini, kami akan menjalankan, insya-Allah, kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan buat sesi likut bacaan online ni setiap hari, setiap Isnin malam. Macam sekarang lah, setiap Isnin malam, insya-Allah. Cuma dalam minggu pertama ni, dalam minggu ini, maksudnya esok, lusa, Khamis, Jumaat, kita akan cuba buat setiap malam untuk mengumpulkan orang-orang yang tak pernah join pada malam ini. Jadi siapa yang ada di malam ini nak join lagi likut bacaan online, insya-Allah kita akan buat pada Isnin depan, insya-Allah. Boleh set boleh set dalam kalender masing-masing. Kita akan buat pada Isnin depan, insya-Allah. Dan kita buka untuk lebih ramai lah yang kemudiannya nak buat sesi perkongsian ataupun sesi tazkirah, kan. Dan kita pun akan bergila-gila lah, maksudnya bukan saya saja yang akan bagi tazkirah, mungkin ada orang lain yang akan bagi tazkirah, insya-Allah. Sama-sama, sebab saya pun perlu belajar juga, insya-Allah. Dan perlu juga diberi nasihat. Itu kalau dalam firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 55, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan? Berilah peringatan. Jadi mari kita sama-sama beri peringatan dan mari kita sama-sama sedia untuk mendapat peringatan, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah tak ada apa-apa Okey, kita buka 1 2 3. Okey, insya-Allah tak ada apa-apa lah kot. Baik, kita tangguhkan likut Al-Mulk kita malam ni. Jangan lupa esok boleh share-share dengan orang kawan-kawan lain. Kita akan buat pada esok malam
InsyaAllah pada waktu yang lebih kurang sama lah sembilan suku malam. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, insya-Allah. Okey, baik.